Kau tengok dekat Facebook, dia dah keluar belum? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, so hari ni insyaAllah kita akan ada satu sesi forum untuk membincangkan isu yang lately ni agak popular, iaitu isu berkaitan dengan menggunakan robot dalam trading. Okay, bersama panelis kita malam ni, Tuan Muhammad Zamri kita, dibawakan khas daripada APX Studio. So hari ni kita akan bincangkan beberapa topik hangat lah InsyaAllah. So sebelum tu kita minta dulu Tuan Zamri kita untuk memperkenalkan serba sedikit latar belakang tentang pengalaman Abang Zamri sendiri, terutama daripada bidang forex tu sendiri dan juga bidang perobotan. Forex robotik. Ini satu industri yang baru sebenarnya. Forex robotik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So nama saya Zamri, orang panggil saya Abang Zam. Okay. So saya mula trade forex ni daripada tahun 2006. 2006. So masa tu memang tak tahu lagi lah pasal alam robotik ni So sepanjang saya trade forex tu memang awal-awal tu memang saya punya persepsi yang buruk lah pada robot ni, pasal ramai kawan-kawan saya yang lost duit sebab main robot so saya pun memang skeptikal lah robot ni. So saya pun dulu banyak lah tolong repair kawan-kawan yang dah floating disebabkan gunakan robot. So lepas tu pada tahun 2011 atau 2012 lah, saya masa tu memang suka layan forum lah masa tu kan. So dalam ada satu forum tu tajuk dia sama lah macam ni manual trade versus auto trade. So forum tu dalam Forex Factory. Okay, dalam Forex Factory lah. So saya pun terpanggil untuk masuk berbahas dalam tu. So of course masa tu memang saya favor kepada manual trade lah. Masa tu memang saya hentam habis-habisan lah pasal EA ni. Tapi ada satu orang mamat daripada Rusia ni. So saya tengok hujah-hujah dia sangat saya tengok sangat praktikal lah hujah dia kan. So saya pun saya tahu orang Rusia ni dia ada satu PL dia. Dia orang ni satu bangsa yang rasa bangsa dia memang pandai lah. So dulu masa muda-muda dulu saya suka main chess online. So saya tahu karakter dia orang ni kan. So bila saya provoke lebih-lebih, dia bengang. Bila dia bengang, dia mulalah dia share kat saya ada 4 investor password account dia. So saya tengok tu memang saya sangat-sangat terkejut lah. Account dia semua setiap bulan dia bermula dengan $5,000. Yang paling sikit untuk $200,000 sebulan dia buat. Semua gunakan robot. $200,000 dan yang paling USD. Yang paling banyak saya tengok $400,000 USD sebulan profit dia. Almost 1 million ringgit. So saya tengok pasal dia bagi investor password tu, saya tengok go through dia punya account semua, saya cakap tu ni memang gila lah saya cakap kan. So start pada tu lah saya mula terbuka hati untuk mengkaji lah. So orang kata kalau kita tak kenal maka tak cerita kan. So bila saya dah mula explore, saya pun belajar jugalah. Saya belajar coding apa semua pasal kita nak menguasai benda tu. Kalau saya nak buat robot boleh lah? Boleh. InsyaAllah boleh lah. Yang senang-senang kan. Yang susah tu kita bagi dekat orang lain lah. InsyaAllah. Okay, kepada penonton-penonton kalau nak tanya ada soalan berkaitan dengan robotik dunia robotik, forex robotik ni satu industri yang baru. Robotik boleh robotik, tanya dekat bahagian komen. So kita akan cuba minta Abang Zam kita untuk jawab InsyaAllah tentang robotik. Robotik ni sangat misteri sebenarnya. Okey, jadi kalau merujuk kepada antara soalan-soalan yang klien kita datang sini ada yang datang bertanya sendiri dengan Abang Zam. Okey. Apa sebenarnya definition robot tu sebenarnya? Orang tak faham robot ni apa sebenarnya kan. So robot ni sebenarnya dia kalau dalam bahasa MetaTrader ni dipanggil expert advisor Expert advisor. EA lah sebenarnya. Expert advisor ni adalah satu kita kata software ataupun skrip tambahan untuk membuat pelbagai function lah sebenarnya. So EA ni sebenarnya dia luas skop dia. Kebanyakan orang bila sebut EA je, apa yang dia terbayang
apa ni martingale martingale, robot martingale so robot martingale tu cuma satu cepihan kecil saja sebenarnya dalam apa ni expert advisor ni terlalu luas sebenarnya, dia ada banyak skop okey. So sebenarnya dia ada banyak function. So tapi kita kena satu dia punya prinsip asas yang kita kena faham, EA ni sebenarnya bukannya dia trade untuk kita sebenarnya bukannya dia pandai buat analisa, dia tak pandai buat analisa, yang pandai buat analisa ni kita kan. Cuma expert advisor ni satu software ni dia akan berfungsi mengikut apa yang kita bagi arahan kat dia. Jadi sebenarnya kita sebagai trader ni yang kena tahu apa benda yang kita nak bagi instruction dekat EA ni. EA ni cuma pelaksana tugas sahaja. So EA ni sebenarnya satu alat bantuan untuk kita trading. Bukannya kita serah bulat-bulat kat EA tu untuk trade untuk kita. Itu yang kesilapan saya tengoklah kebanyakan trader ni. Trader ni ingat okey bila guna robot so dia dah senang dah. Dia biar je robot tu. Robot tu dia bukan toyo tuan-tuan kita lepas so dia cari duit. Tak ada. Banyak kan robot tu ramai orang tak faham. So banyak dia orang salah konsep tu. So dia orang harap dengan pasar robot tu automatik dia akan untung. Tidak sebenarnya sebenarnya kita kena tahu market ni dia pattern dia berubah-ubah. So macam robot tu kalau dia static robot ni dia static, kita gunakan setting yang sama, pelarasan yang sama, macam mana dia nak buat duit, nak adapt dengan perubahan situation market. Jadi kita kena tahu sekarang ni market sideways macam mana setting yang sesuai. So bila market trending apa yang kita nak kena buat. Jadi kita yang kita yang kena bagi arahan pada robot tu nak buat bertindak macam mana bukannya kita suruh robot tu ni. Basically kita kena programkan robot betul. Tu sebagaimana kita betul. Sebenarnya itulah fungsinya software kan, betul tak? Kalau macam ikut pada revolusi development robot ni kan kadang-kadang robot ni tak mengikut arahan, betul ke? Dia sebenarnya dia itu sebenarnya mustahil sebenarnya. Kan robot ni dia patuh pada arahan yang diberi. Cuma kadang-kadang biasalah kan macam apa ni market ni benda yang live data. Jadi kadang-kadang dia ada juga tergelincir. Tapi seorang programmer yang hebat, so dia adalah dia punya option dia. Kalau dia jadi berlaku macam ni ada slippage, apa tindakan yang perlu dibuat. So kita kena tahu kan. So kalau slippage apa kita nak buat, macam mana nak adjust balik kita punya calculation ni. Jadi kita kena dynamic dia tak boleh lah static. So kalau itulah robot ni, kalau sebenarnya skop tu kehebatan robot tu bergantung pada programmer yang buat tu lah. Maksudnya kalau lagi banyak command lagi elok ke, lagi banyak function lagi elok ke, macam mana sebenarnya? Ataupun lagi simple robot tu lagi elok sebenarnya? Sebenarnya robot ni kita tak boleh terus nak buat dia secara complicated pasal bila dia complicated sangat, jadi nanti kita tak tahu kat mana kesilapan robot tu, kelemahan dia kita tak tahu kan. So pasal tu kebanyakan robot ni dia develop satu persatu peringkat. Dia kena buat yang simple dulu, kita tengok kan dia punya pelaksanaan order okey tak okey. So apa masalah dengan order dia? Okey, lepas tu kita pergi go through pula dia punya satu persatu dia punya function dia kan. Okey, bila dah jalan lancar kita tambah lagi satu function untuk money management. Jangan terus kita hentak semua masuk semua. Pening. Robot pun boleh pening. Robot pun pandai pening. Jadi kalau kita buat part by part kan. Jadi bila dah satu part tu dah okey, baru kita pergi next punya part. Jadi satu persatu. Okey, contohnya kalau kata money management tu gagal. Jadi kita tahu. So kita boleh detach yang money management. So money management tu kita buatlah secara manual. Kita boleh kacau jadi manual, boleh. Nak set dia auto boleh. Dia mana dia tak semestinya kita tekan dia jalan je tak semestinya macam tu. Kita boleh tengah-tengah jalan kita boleh alih. Itu sebenarnya bergantung pada cara coding kita lah. Ada coding yang boleh dikacau di tengah jalan, ada yang tak boleh kacau. So bergantung pada logik yang kita code lah. Tapi adakah kalau sebagai seorang trader kita perlu, macam sekarang kita tengok ramai orang jual robot kan, ada robot ni. Jadi adakah kita perlu tahu keseluruhan fungsi robot tu baru kita beli ataupun kita kena explore sendiri? Okay, so robot tu basically kita kena tahu dia punya function dia macam mana. Contohnya kalau kata robot tu kita tahu dia follow trend kan. Jadi kalau follow trend ni kita tahu setting dia macam ni. Tapi kalau market ranging ataupun market sideways, apa yang kita perlu buat? Adakah kita kena
nak kena off robot tu ke, atau kita kena buat setting yang lain ke. Jadi selalunya Saya tahu bang, beli robot lain tak. okay. So sebenarnya dia tak, satu robot ni dia tak boleh memenuhi kriteria semua pasaran. Kadang pasaran ni dia berubah. Okay, jadi macam apa yang saya buat dulu, saya jalan tiga robot yang berlainan. Satu robot untuk sideway, satu robot untuk yang ni kan, satu lagi robot hedging. So saya jalan 3 konsep yang berlainan, lepas tu saya copy masuk kat satu account. Dia boleh boleh buat 3 robot dalam satu akaun pun boleh. Boleh kan. Sekarang ni kan kita ada copy trade kan. Lain macam tu. Kita gunalah Nanti saya nak belajar tu kan. So sebenarnya robot ni saya bukanlah kata bergantung satu sepatus pada robot. Tapi apa yang saya nak kata sebenarnya, EA ni, expert advisor ni, sebenarnya dia ada banyak alat-alat bantuan lah untuk kita trade. Sebenarnya yang saya pentingkan alat bantuan. Contohnya macam apa ni, auto TP, auto stop loss. Okay, macam kita letak TP, kita letak stop loss. So bila benda tu kita letak, benda tu order tu nampak di dalam order books. So potensi untuk kena stop loss hunting ni sangat tinggi ya. Pasal orang nampak betul tak order kita kan. So macam mana kita nak sembunyikan benda tu? Boleh kita sembunyikan dengan menggunakan expert advisor. Itu salah satu robot ni. So saya ada satu saya gunakan tu memang khas untuk kita panggil hidden TP, hidden stop loss. Benda ni tak boleh buat secara manual, betul tak? Nak suruh kita masuk, orang dah nampak lah kita punya stop loss. Betul kan. Pasal setiap order kita, tak kira lah pending order ke atau instant order ke, benda tu akan ada terpapar di dalam order book. So bila order book ni para liquidity provider dia akan paparkan benda tu. Jadi dia orang tahu kat mana ada kita punya order-order. Stop loss kita adalah order juga. Contohnya kalau saya buat buy, so stop loss saya mestilah sell, betul tak? Betul. So benda tu dalam order book dia boleh nampak. Jadi kalau kata dia orang nak sapu stop loss, dia tengok, dia boleh nampak order tu kan. Dia boleh lah sapu dulu semua stop loss. Itu yang kita letak stop loss lalu mesti kena, betul tak? Kalau tak letak pun kena juga dia habis tu. Kalau tak letak dia tak stop loss, dia stop up dia bagi. So jadi basically selain daripada robot ni sebagai alat bantu untuk kita entry dan take profit, dia juga bertindak sebagai untuk menyembunyikan kita punya stop loss dan sebagainya. Sebenarnya banyak function lagi. Okey, contohnya pada yang kaki-kaki layer kan. Okey, contohlah saya letak sampai 50 layer kan. Kalau saya nak letak TP setiap satu tu berapa lama masa dia, betul tak? Jadi kalau kata kita ni sebenarnya kita boleh pasang satu EA. Okey, contohnya kita letak kat situ TP kita 10 pip kan. So mana-mana order yang sampai dia 10 pip automatic dia tutup. Kan senang kerja. Dia auto. Mana satu position sampai 10 pip dia tutup. Itulah kata kelebihan EA ni, expert advisor ni. Jadi bila kita pakai EA macam tu contohnya, adakah kita kena set dia setiap kali ke, ataupun kita set pada awalnya je dan kita biar dia run, dia akan sendiri? Dia bergantung lah sebenarnya. Dia expert advisor ni dia ada dua. Kalau kita tengok dalam kita punya MetaTrader, satu dia ada expert advisor, satu lagi dia ada script. Okey, kalau script ni maksud dia cuma attach satu kali, dia akan satu kali tu je. Contohnya saya nak buat saya ada banyak position sell, sekarang ni saya nak tutup semua sell. So saya boleh attachkan satu script, saya bagi tu untuk close semua sell. Itu kita panggil script. Script ni maksud dia cuma execute sekali apabila kita attach kepada chart. Okey, expert advisor ni dia akan standby 24 jam selagi kita on kita punya expert advisor tu, selagi itulah dia akan bekerja. Itu perbezaan dua ni tapi dia punya coding ni lebih kurang je. Adakah macam di mana-mana broker pun dia akan menerima baik skrip ataupun EA yang kita cuba gunakan, ataupun ada setengah broker dia reject ke macam mana? Sebenarnya ada banyak broker yang dia tak bagilah guna expert advisor ni. So sebenarnya dia ada banyak sebab jugalah. Antara sebab dia kadang-kadang expert advisor EA ni, robot ni kadang-kadang position dia banyak. Jadi heavy ya. So heavy ni nanti dia punya server dia akan berat. Kenapa dia buat heavy? Sebenarnya dia nak dapat affiliate banyak. So sebenarnya tu salah satulah fungsi robot dia sebenarnya kan. Dia boleh buat position banyak kan. Sehari beratus-ratus entry. Sehari beratus-ratus entry kan. Jadi bayangkanlah affiliate dia dapat banyak mana kan. Kalau kita trade secara manual kan, berapa jam kita sanggup nak menghadap?
Paling-paling 1 jam 2 jam kita dah bosan lah. 1 jam 2 jam mata pun dah tak boleh nak buka kan. Tapi kalau robot ni dia boleh. Maknanya dia bila ada setup ke dia akan masuk ikut kita punya arahan. Mengikut arahan kita kan. Jadi robot ni dia 24 jam dia boleh jalan kan. Pasal dia tak penat kan. Dia tak beri minyak apa robot kan? Dia dah beri minyak dia jam. Dia robot dia tak pakai minyak, dia pakai elektrik. Jadi selagi tak blackout dia jalan lah. Bila kita plug in kita punya EA tu kena on, ada satu komputer yang kena on 24 jam. So kebanyakan mereka yang jalan robot ni kita akan gunakan VPS. VPS ni adalah virtual public server dia panggil VPS. VPS ni sama macam komputer tapi dia dalam bentuk virtual. So benda tu kita boleh sewa. So sekarang ni sewa VPS ni murah je kan, ada RM20, RM30 dah boleh sewa sebulan kan. So kelebihan VPS ni dia akan on 24 jam lah. Kalau kita blackout tak ada isu lah. Tak ada isu. Dia memang dia biasanya dia ada backup lah. Bila kita sewa tu maknanya kita sewa dekat server ke macam mana? Server sebenarnya dia server lah. Yang tu yang bagi VPS ni semua server provider lah. Boleh sewa, mana sebulan sewa RM20 murah je. Ada RM20, ada RM30 ada. Dia mengikut speed. Kalau kita kalau yang RM20 tu dia slow lah kan. So bila kita nak tu tak boleh letak banyak ni lah, MT4 punya ni lah. Mungkin 1-2 boleh lah. So kalau kata robot tu perlu bertindak cepat, kita kena ambil upgrade sikit lah, ambil yang mahal sikit lah. 4GB ke kan. Dia biasa punya macam VPS yang abang biasa guna apa? Biasa abang guna lah yang so yang sedap 4GB ke atas lah. 4GB ke 8GB ke. Kalau 2GB ni dia terhegeh-hegeh kita tu kan. RM20 tak dapat lah. Tak dapat lah. Kalau 4GB dia biasa dah dapat RM40 ke atas lah. Tapi kalau baru nak cuba-cuba boleh kan. Tapi still murah lagi kalau kita run kan. Saya pun ada juga saya run PC kat rumah kan. PC tu jalan 24 jam kan. Tapi kadang-kadang anak kita gatal kat rumah kan, tiba-tiba ditutup je switch, dah robot kita tengok cerita pula kan. Itulah itu yang bahayanya kan. Itulah kita ada position dia pergi tutup pula kan. Aduh memang spoil lah kan. Jadi elok pakai VPS elok pakai VPS lah. Jiwa pun tenang. Betul. Tak ada kacau apa kan. Betul. So selain daripada maknanya revolusi robot ni dah lama dah mula, macam abang daripada tahun 2006 tadi 2012 lah saya mula. 2012. Dah start saya dengar abang pun rajin hadir seminar-seminar robot ni, international punya level pun abang pergi. Saya suka join forum yang robot. So banyak forum pasal robot ni terutamanya dekat MQL5 punya forum MetaTrader. So dalam tu dia ada ramai programmer lah dalam tu. So sebenarnya dekat MetaTrader pun dia ada sediakan satu platform yang kita boleh upah programmer untuk code kan robot untuk kita sebenarnya. Kita boleh hire. Kita boleh hire orang kan. Mahal lah. Dia bergantung jugalah. Bergantung tengok robot kita sejauh mana dia punya complicated dia kan. Bye. So macam saya pun kalau ada serta-serta part saya tak kerti nak coding pun saya carilah programmer kat dalam tu. Macam saya buat coding sendiri lah. Saya buat coding sendiri lah. Bahasa C++ tu abang tahu lah ke? Bahasa sikit-sikit boleh lah. Itu bukan biasa-biasa tu, lama nak belajar benda tu memang kalau saya tengok pun. Sebenarnya saya belajar online je. Kan? So kalau kita rajin sebenarnya kan, banyak benda kita boleh belajar online saya bayar $100 kat Udemy. Belajar buat robot black algorithm dia panggil. So dalam tu lah saya belajar kan, lama jugalah nak faham Jadi sebenarnya bila abang involve dalam international punya robot seminar macam tu, jadi kita open mind. Betul. So kadang-kadang kita punya pembuat robot di Malaysia ni dia banyak tak boleh kan, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, tak logik apa semua. Betul. Sebenarnya buat okey benda ni sebenarnya atas kreativiti. Pasal tu kita perlu banyak bercampur kan. Macam saya kalau saya suka join competition robot. So bila kita join competition robot tu kita nampaklah orang-orang lain hebat-hebat kan. Semua hantar toyol kan. So kita pun berinteraksi dengan dia orang kan. So kadang-kadang nasib baik dia bagi test robot dia kan. So kalau saya test tengok okey, saya beli Ada robot yang baik-baik sikit bang. InsyaAllah boleh. So sebenarnya dulu saya selalu share robot saya bagi kan pada ni. Tapi masalah dia bila saya bagi pada ramai yang newcomer ni kan. So dia orang tak ada basic knowledge pasal robot. So masa saya sebagai besar, masa saya tu habis nak support dia orang je kan.
Kita nak trade pun kadang tak sempat nak kena layan dia orang kan. Kalau tak layan kan kata sombong pula kan. Dia memang yelah, kita pun ramai jumpa traders. Dia memang ada yang kita jumpa orang trade dah ber-10 tahun pun ada kan, tapi dia cuba nak buat robot tapi gagal. Dekat betul. mana sebenarnya silap tu? Adakah cara dia terangkan hasrat dia tu yang tak betul, ataupun cara pembuat robot tu nak tafsir apa yang dia sampaikan tu sebenarnya? Okay, so sebenarnya cara kita trading dengan cara macam mana coding ni, dia dua benda yang berbeza. Pasal tu kita tengok, kalau orang tu seorang programmer apa, belum tentu dia boleh buat satu robot yang bagus. Pasal apa? Pasal dia tak faham tentang trading. So kita kena balance antara dua tu. So kita sebenarnya tak perlulah nak pandai sangat buat programming ni kan, tapi kita tahu macam mana keadaan market, kita kena tahu apa dia limitation dia. Jadi kita rasa benda macam semua boleh buat, tapi sebenarnya tak, ada benda-benda dia ada limitation dia. Ada yang tak boleh lah sebenarnya. Ada yang tak boleh. Tapi kita kena fikirkan solution lah. Kalau tak boleh cara ni mesti ada cara lain. Mesti ada cara lain. Solution dia sama. Solution dia sama kan. Jadi kita kena tahulah dia tak semua benda boleh buat. Contoh macam kita tengok, kalau kita tengok kat chart, kita nampak macam setup tu, contohlah kita gunakan moving average kita ada setup yang tertentu macam contoh macam teknik BBMA kan, gunakan Bollinger Band, gunakan moving average. Kita tengok dekat chart nampak cantik. Tapi in the real price movement tu, kita tak nampak sebenarnya dia bergerak turun naik kat situ kan. Jadi kita kena tahu macam mana nak bagi arahan dekat robot ni kan. So yang kita nampak chart yang dah jadi, benda yang dah lepas. Jadi kita nampak dia bersilang, nampak macam cantik, tapi sebenarnya kan dia bersilang tu lambat kan. Yang kita tengok ni memanglah cantik pasal benda yang dah lepas. Sepatutnya kalau kita ada apa-apa kita nampak indikator yang cantik ni, sebenarnya indikator ni kita boleh back test juga dekat strategi tester dalam MetaTrader. Saya rasa ramai trader tak tahu benda ni. Strategi tester kan, strategi tester sebenarnya macam simulator lah. Dia macam simulator. Sebenarnya kita perlu test dulu indikator tu. Kita tengok, kita kena tengok masa market yang berjalan. Bukannya kita tengok chart sekarang. Kalau kita tengok nampak semua cantik kan, semua jadi semua kan? Jadi je. Kalau kita tengok apa-apa indikator pun cantik, dia punya silang ngam-ngam kan. Tapi sebenarnya masa tu benda yang dah lepas kan. Bila kita forward test semua gagal. Bila forward test gagal. Tu pemahaman kita tu sebenarnya. Apa yang kita nampak dalam chart tu adalah pasal kita kena tengok kebanyakan indikator ni dia berubah-ubah dia berubah-ubah. Pasal dia menggunakan satu pemboleh ubah kita panggil. So dia banyak variable kita panggil variable parameter dalam indikator tu. Jadi bacaan dia sentiasa berubah-ubah mengikut pada tick lah. Jadi sebenarnya adalah kalau satu kelebihan lah kalau kata yang pembuat robot tu sendiri adalah trader. Betul. Kalau dia langsung tak tahu tapi dia mahir benda ni so, pun tak jadi juga. Dalam pengalaman saya lah, dulu peringkat awal saya upah pada programmer je lah, programmer luar kan. So programmer luar ni bila saya upah dulu banyak saya jumpa yang ada yang faham pasal trade, ada yang tak faham pasal trade so tak semua yang saya buat tu menjadi. Banyak kadang buang duit je sebenarnya, bayar kan. Mahal lah kalau nak upah dia orang mahal tak biasanya? Dia sebenarnya dia bergantung juga. So kalau kata kita ni tak faham, selalunya dia memang minta harga mahal. Tapi kalau kita faham, macam saya, kalau saya upah pun sebenarnya saya tak buat benda tu complicated. Kalau complicated dia akan charge kita mahal. So saya buat benda simple dekat satu orang ni. Lepas tu saya offer untuk modify pula. Lepas tu saya modify, saya tambah sikit-sikit saya modify. Macam tu dapat murah. Modify dekat orang yang sama ke? Orang lain. Jangan bagi orang sama. Jangan buat orang yang sama. Nanti charge mahal kan. So contoh macam part-part yang saya dah tahu, saya tak payahlah upah orang. Buat sendiri lah. Saya buat sendiri. Cuma ada tempat saya tak reti yang nak buat kan. Jadi saya upah programmer. Jadi kalau macam tu dia murah. Jadi macam kalau abang dulu banyak pergi hire orang luar kan, orang kita ni tak okey ke bang? Orang kita lah. Sebenarnya orang Malaysia ni saya ramai jumpa yang programmer hebat kan. Contohnya bila kalau saya masuk competition kadang-kadang kat Malaysia ni ada juga buat competition EA kan. Ramai juga trader-trader yang hebat kan. Contohnya kalau tuan-tuan biasa dengar budak ubat Malaysia kan. Famous tu, satu dunia famous. Budak ubat budak ubat. EA budak ubat dulu kan, top dulu. EA budak ubat antara EA yang sangat-sangat famous lah kalau kita tengok dalam forum-forum robot kat satu dunia guna. So siapa kata orang Malaysia tak hebat?
kan. Macam EA Ronin kan, dah lama juga kat Malaysia ni kan. So ada tapi ya. Biasa kan kita cakap Malaysia ni hebat, tapi ya ada tapi dia. Yang tapi tu kita nak ya, dengar. tapi tu kita kena tapi sikit lah. Tapi sikit lah. Okay, so sebenarnya kita kena faham macam saya cakap tadi, EA ni dia cuba melaksana apa yang kita dah programkan. Jadi kalau kata market ni bukan kita punya, satu term yang biasa kita dengar, market kita dengar kan. Dia ada masa-masa je market ni dia tak menyebelahi kita kan. So pasal tu saya cakap protection tu penting kan. Okay, macam EA saya kebanyakan ni saya dah letakkan satu cut off dia. Kalau floating 20% saya akan stop. Lepas tu dia akan start baru balik kan. Jadi tak adalah akaun kita floating pasal tiba-tiba kalau market spike kan. So sebenarnya itulah kita kata sebenarnya cara kita control lah benda tu. So sebenarnya baik kita cut je pasal sekejap nanti dia akan recover balik kan. Maknanya ada kita punya protection dekat situ. Ya, protection. Robot ni dia shutdown lah. So kebanyakan robot yang ada ni dia ni memang sangat kita kata berani mati lah. Dia akan lawan kan, lawan sampai mati, lawan kan, lawan sampai MC. Tapi mostly lah robot yang saya nampak ni kenapa robot banyak guna martingale nampak. Itu yang saya cakap sebenarnya kadang-kadang ni trader ni dia tak kreatif. Sebenarnya martingale ni bukan tak bagus sebenarnya. Martingale ni adalah satu sistem yang bagus. Martingale ni adalah satu sistem kalau kita tengok dia punya sejarah dia, sistem martingale ni yang mula-mula introduce martingale ni sebenarnya dalam perjudian ya. Dalam perjudian. Itu yang orang suka dia laju je. Kalau kita tengok kan, kalau perjudian dia main roulette ni dia punya kita kata kebarangkalian dia satu nisbah 32 kan. So dengan satu kebarangkalian yang rendah macam tu pun martingale ni boleh buat kemenangan jugalah kita kata kan. Dia boleh menang juga martingale ni. Jadi sebenarnya martingale ni satu benda yang bagus. Cuma cara penggunaan dia tu lah kebanyakan trader bagi saya dia punya risk to reward dia je sebenarnya yang fail. Martingale tu tak salah. Martingale tu tak salah. Sebenarnya risk to reward dia. Yang ni risk to reward ni yang kebanyakan orang fail. Okay, so bila dia floating, dia biar floating sejauh-jauh kan. Tapi bila dia take profitnya baru retrace 20% dia dah cut semua. So macam mana kita nak cover yang loss yang ni kan. So sebenarnya risk to reward lah. Sebab saya tengok kebanyakan macam martingale lah, kebanyakan dia akan lawan trend kan. Dia lawan trend betul. So dia tak buat ikut trend lah. Okay, dia macam ni lah kalau kita tengok lah kan. Antara kita tengok konsep trading lah, kita kata trading teknik yang kebiasaan orang kata yang selalu buat profit banyak adalah scalping betul? Scalping. Kebanyakan konsep scalping adalah lawan trend betul tak? Betul. Kan konsep dia cepat. Dia kena cepat kan, cepat keluar kan. Tapi kita kena tahulah market yang mana yang sesuai untuk scalping. Contohnya kalau kata kita scalping, okey boleh sebenarnya. Okey, tapi kita tengok trend dia. Major trend ni apa? Kan? Kalau kita tahu major trend dia adalah sell. So kita jalan robot tu satu arah je lah sell. Kenapa nak jalan dua-dua? Dia kalau dia jalan dua-dua, jalan sell. Kebanyakan robot saya tengok dia jalan dua-dua kan, buy sell kan. So dia orang ni sebenarnya dia trade robot tu trade secara membuta arah lah sebenarnya kan. Dia tak follow arah kan. Jadi mungkin yang Abang cakap tadi lah, dia nak target affiliate ke kan, ataupun betul banyakkan position. So tapi kita pun kena tengok jugalah dia punya motif dia apa kan. So ada so motif macam jenayah betul. Apa motif robot. Okay, so kalau kita tengok kan, kenapa broker takut dengan robot? Sebenarnya kebanyakan manipulation adalah dengan menggunakan robot so robot ni banyak dia punya boleh buat manipulation. Pasal tu certain broker memang dia tak allowed robot ni. So memang contoh macam you manipulate affiliate kan, account dia tak grow pun sebenarnya, tapi affiliate dia hari-hari kan beratus position. So kalau kita tengok kebanyakan broker dia ada bagi syarat, contohnya maksimum position satu hari kan. So lalunya dia akan letak syarat, contohnya 100 transaksi satu hari. Kenapa nak buat benda-benda macam ni lah kan. Ada broker yang dia bagi syarat nak kena position tak boleh close sebelum 5 minit kan. So sebenarnya rule ni semua nak bentras ni lah, penyalahgunaan robotik ni kan. Pasal robotik kan macam dekat APX sendiri kita macam mana? Adakah kita membenarkan penggunaan robotik punya isu ni? Kita benarkan penggunaan robotik ni. Kalau kita tengok APX ni, kalau kita tengok dia punya rule dia sangat-sangat lenient lah. Kita tak ada
tetapannya tertentu lah. Cuma kita ada buat maksimum post lah untuk nak mengelakkan yang tu lah, dipanggil high frequency trading HFT ni banyak robot-robot yang buat HFT ni kan. So sebenarnya HFT ni, satu, dia orang manipulate affiliate tu, satu benda yang tak betul lah. Yang kedua, sebenarnya dia mengganggu server broker lah. Oh, dia kalau position banyak pun dia ganggu lah. Kalau seorang tu dia satu hari dia dah trade 200 kan, habis orang lain kan, berapa orang je lah ni kan. Kalau seorang yang buat tak apa, kalau ramai dia buat secara berjemaah. Dia buat kalau copy trade guna robot boleh tak sini? Boleh kan. Apex ni antara broker yang sangat-sangat lenient lah. Kalau kita tengok dia tak ada macam-macam rule yang bukan-bukan. Maknanya kita mesra robot lah. Kita mesra. Siapa nak try robot, kita alu-alukan ke sini. Kita tak kisah. So Apex ni kita boleh katakan kita alu-alukan lah. Tak kira lah apa janji, jangan manipulation lah. Kalau you all manipulate, memang mana-mana broker pun takkan benar kan. Betul. Dia kan boleh menjanamkan broker. Ya betul. Macam saya dengar dia mengganggu sistem broker. Dekat Indonesia lagi teruk kalau sebenarnya Indonesia ni ramai dia punya programmer yang hebat-hebat pasal ayat dia ramai dukun robot lah. Dukun robot. Ya betul. So saya dulu ada satu orang budak Indonesia lah yang saya selalu hire dia memang sangat-sangat bagus. Kefahaman robot kefahaman programming dia bagus, kefahaman trading dia bagus kan. So saya pernah beberapa kali lah saya hire dia. Alhamdulillah lah, result dia sangat-sangat memberasankan lah. Nanti boleh share InsyaAllah boleh. Sebenarnya dulu sebelum ni saya banyak saya share, saya bagi kan. So dulu saya buat adalah ramai anak-anak murid saya dulu saya bagi kan, try robot kan. Tapi bila dah ramai-ramai tu, saya tak larat nak layan lah pula. Nak communicate payah. Sebab ialah kadang-kadang orang yang tak mahir pasal robot, dia akan asyik tanya kenapa tu, kenapa ni, kenapa tak jalan kan. Ni nak cari kat mana, macam mana nak adjust tu, apa yang jadi robot habis bateri je bang. Jadi kita nak kena layan dia kan. Lepas tu kadang saya terpaksa gunakan TeamViewer, kena masuk dia punya komputer dia set kan. Lepas tu dia sangat banyak konsum dengan masa lah. Komplek juga nak komplek nak memahami robot dia kena ambil masa lah. Abang Zaman dah daripada 2012 kan dah start berjinak-jinak dalam robot ni kan, bukan satu tempoh waktu yang singkat lah. Betul-betul faham dan keep on develop lagi benda tu kan. Betul-betul. Kita punya teknologi pun semakin canggih kan. Jadi so macam dia setiap masa ni ada je penemuan baru kan. Jadi teknik lah. Macam teknik juga robot ni kan. Baru. Dia ada banyak penemuan-penemuan baru kan. So macam TP pun sekarang ni ada macam-macam cara nak manipulate TP kan. Adakah robot yang yang pernah diterbitkan pada tahun 2015 masih lagi relevan sekarang? Ada lagi ke tak ada dah? Dia kena robot dulu dah tak boleh pakai. Okey, dia sebenarnya robot tu boleh pakai. Kan robot tu tak kira lah tahun bila pun kan. Sebenarnya setting yang penting. Macam kereta lah, kalau kereta lama-lama boleh pakai, boleh bawa. Boleh. Cuba kita kena ada setting-setting yang baru lah. Kan? Setting yang dulu kan kita kena ingat market ni, pasaran ni dia sentiasa berulang-ulang. So kalau kita tengok dalam falsafah pelaburan ni ataupun dalam falsafah ekonomi pun, dia ada satu falsafah dia, history repeat itself, ataupun dia kata sejarah ni berulang-ulang. History repeat itself. History repeat itself. Spoken tu. Memang dari London memang. Memang. So kalau kita tengok sebenarnya pattern ni dia sentiasa berulang-ulang. Betul tak? Jadi that's why lah robot yang lama masih boleh digunakan sebenarnya. Cuma itulah saya cakap, kefahaman asas kita kena tahu. So macam robot ni apa market yang sesuai. Buat alignment balik. Buat alignment balik kita jalan. Jadi masih boleh pakai lah. Jadi siapa ada robot-robot lama jangan dibuat kan. Betul. Okay, so kita kena tengok karakter karakter currency tu pun dia berubah kan. Kalau dulu GU ni sangat-sangat laju kan. Sekarang ni mungkin GU dia slow. Sekarang ni kalau kata antara banyak-banyak pair sekarang ni, pair mana yang sekarang sedap pakai robot lah sekarang? Okay, so kita nak pakai robot ni kita kena tahulah kita punya robot ni berfungsi macam mana kan. Okay, kalau robot ni dia perlukan satu yang stabil. Satu market yang stabil. So kalau kita tengok kebanyakan robot-robot martingale ni dia suka jalan dekat pair Euro USD. Euro USD. Kenapa Euro USD? Pasal Euro USD ni dia agak stabil. Pasal dia ada spike-spike kalau dia kurang sikit lah spike-spike ni kan. Ada bukan tak ada. Bukan tak ada. Kurang. So saya pun sendiri pun robot saya banyak buat duit dekat Euro USD jugalah.
Salah So satunya. kita start bang. Boleh. Okey, tapi ada juga robot yang perlukan pair-pair yang ganas. Contohnya sekarang ni saya ada jalan satu robot dekat pair GBP AUD. Wah, dahsyat pair tu. Itu memang dia satu hari pun boleh pergi 100 200. Betul. Dia punya So macam GBP AUD ni dia laju kan. Jadi macam saya buat GBP AUD macam hari ni saya close lebih kurang 50 transaksi hari ni kan. Boleh close lagi hari ni kan. 50 transaksi. 50 transaksi. So dekat situ adalah duit affiliate kan. Kita manipulate janganlah banyak sangat. Kalau lebih 100 nanti broker marah kan. Kita ambil 50 cukup lah. Boleh set boleh entry kan. Boleh set benda tu kan. So antara kelebihan robot ni kita boleh buat backtesting kan. Jadi backtesting ni kita boleh cari pelarasan yang tepat lah. Contohnya berapa lot size kita nak guna kan, berapa gap dia antara satu order. Itu antara kelebihan robot lah. So antara soalan lagi soalan ni cepu emas dia panggil ada orang tanya kata betul ke robot selalu MC? Betul. Sebenarnya nak kata kita menafikan tak boleh juga. Saya tengok sebenarnya dalam pengalaman saya pun banyak juga robot ni memang selalu MC. Kenapa banyak robot MC? Pasal trader pun MC juga sama tu. Trader manual pun MC juga kalau kita tengok kan. So sebenarnya sebenarnya tak fair kita buat perbandingan macam tu. So kalau kita tengok player yang gunakan robot ni tak ramai pun dalam pasaran. Saya rasa tak lebih pada 5% pun. Oh ya. Masih kurang lagi. Tak ramai orang yang tahu pasal robot ni. Ramai orang nak tahu tapi dia tak dapat pendedahan. So kalau kita tengok majoritinya adalah trade manual. Tapi bila saya kerja kat broker, saya tengok yang trade manual ni pun majority sebenarnya loss juga. Ramai juga loss. Bukan robot lah yang robot saja yang spoil sebenarnya. Sebenarnya trader tu yang spoil sebenarnya. Robot dia tak spoil. Robot dia jalan ikut apa arahan. Jadi kesimpulannya kalau trader tu punya setup tu memang MC, pergi kat robot tu MC. Robot pun MC juga. Pasal yang setup tu orang manusia kan. Jadi kena tukar setup lain lah. Sebenarnya setup je. Kan? Tapi adakah robot yang dah macam tak boleh pakai tu kita boleh repair balik bagi dia pergi? Masih boleh lah sebenarnya. Selalunya robot ni tak ada masalah. Yang sebenarnya masalah dia adalah setting tu. Setting tu kena berubah-ubah. So sebenarnya kebanyakan yang pengguna robot ni dia orang tak faham. Dia orang ni beli saja. So dia beli daripada ni. Orang jual murah kan. Orang jual murah dia beli. Timbang kilo dia beli. Jadi memanglah ni kan. So sebenarnya mana robot-robot yang contohnya developer di sini yang gunakan, selalunya dia orang memang sukses sebab dia sendiri yang faham. Pasal dia sendiri yang faham. Dan biasa dia orang takkan expose pun kan. Dia pakai bila robot tu profit dia senyap-senyap lah kan. Betul, senyap. Kalau yang jual tu yang tak berapa nak jadi yang jual ni kebanyakan ni sebenarnya dia buat duit dengan jual tu, bukannya yang trade kan. Jual kalau robot kita okey boleh buat duit, apa kita nak jual? Baik kita pakai sendiri. Betul tak? Tak perlu kita jual pun kan. Itulah, jadi antara itulah tips-tips cara-cara untuk trader baru. Kalau untuk trader baru nak berjinak-jinak dalam memilih robot ataupun EA expert advisor yang sesuai, apa abang punya cadangan? Dia punya cara-cara nak memilih robot yang berkualiti. Okay, so kalau kita nak tengok lah, dia sebenarnya sama je. Yang dalam trade ni manual ke auto ke sama je. Okay, so sebenarnya kalau kita nak pilih robot ni, yang pertama kita kena tengok risk dia lah, risk management. Dia ada risk management ke tak ada? Risk management. Risk management. So kita tengok dia ada stop loss tak ada stop loss. Kan sama juga macam trade manual kan. Kalau trade manual kalau tak ada stop loss kan, selalunya memang hancur juga, kaput juga. Sama juga dengan robot. Kalau kita tengok robot tu dia tak ada stop loss kan, so kaput juga. Lepas tu sama juga kita kena tengok drawdown macam mana dia floating dia macam mana kan. Drawdown maknanya floating floating drawdown tu. Jadi kita boleh adjust lah sebenarnya lot size tu kan. So kelebihan robot ni kita boleh buat backtesting. Kalau kita trade manual, kita kena trade dulu lah. Trade dulu dah loss beberapa kali, dah MC beberapa kali, baru kita tahu lot ni tak sesuai. Kalau robot ni sebenarnya kita boleh buat backtesting dulu. Bila kita run dulu tengok history 2 bulan jadi baru kita pakai. Baru kita pakai. Kalau kita masalahnya orang yang jual tu tak bagi kita test, dia suruh beli dulu kan. Sebenarnya itu kita kena ada knowledge lah. Sebenarnya kalau kita tengok dalam MetaCode punya ni, sebenarnya dia ada bagi robot untuk kita testing. Sebenarnya banyak dia bagi testing, tapi testing tu biasanya dia bagi limit 1 minggu contohnya, lepas tu robot tu expired dah.
Mana kita boleh download? Kita boleh download. Pakai. Download free je. Kita boleh testing dulu. So dalam MetaTrader, kalau kita tengok MetaCode punya website www.mqlfi.com kan. So ada banyak sebenarnya. Kalau daripada kita punya platform MT4 pun kita boleh tengok dia ada banyak tu yang robot tu. Sebenarnya robot-robot tu kebanyakan dia kita boleh apply, minta dia untuk test dulu. Boleh test dulu. Boleh test. Kalau seminggu dah expired, kalau kata tak okey jangan beli. Jangan beli. Kalau okey baru beli. Jangan dah okey baru beli. Ataupun kadang-kadang dia bagi robot tu boleh jalan satu pair je. Pair lain tak boleh. Apalah, kita pun nak test. So dia bagi untuk testing lah. Kalau kita rasa benda tu worth it, kita beli ya. Kalau tak okey jangan belilah. So sebenarnya robot ni banyak. Macam saya pun banyak dapat free je dalam forum-forum banyak. So kita tengok ada forum-forum yang bincangkan tentang serta-serta robot, kita boleh tengok kan. So dalam tu ramai orang yang mencuba. Jadi masing-masing akan bagi, okay, saya guna setting ni, saya guna setting ni. Jadi kita boleh tengoklah result dia kan. Boleh discuss dalam boleh discuss dalam discuss. So dalam forum sebenarnya banyak robot ni tak perlu beli pun sebenarnya. Banyak je yang free. Kena rajin explore. Kena rajin explore lah. Macam dulu dekat satu web yang famous, Cari Gold dulu kan. Cari Gold, ya. Sangat banyak orang sangat banyak dulu orang share. So Cari Gold tu antara forum yang saya biasa masuk lah dulu. Ada ke sekarang? Tak ada. Sekarang ni dah slow lah. Sendu. Dah sendu pasal apa, dia punya forum yang otai-otai semua dah banyak dah tak ada lah. Meninggal. Banyak meninggal lah kan. Kena tangkap. Tak tahu. Banyak dah bersara, dah tua kan. Bersara. Dah pencet. Jadi itulah maknanya kalau pesanan Abang Zam tadi, kalau kata nak untuk tips-tips trader baru, kalau nak berjinak-jinak dengan robot ni, tengok dia punya risk management, tengok stop loss, tengok drawdown dia. Jadi kita boleh control lah. Betul. Account tu supaya tak. Lagi satu, normally kan biasa kan orang nak trade robot ni, dia akaun kena besar ke macam mana sebenarnya? Dia macam tak boleh akaun kecil, kena besar. Dia bergantung pada teknik juga. Kita kena tengok juga robot tu macam mana fungsi dia. Kalau kata robot martingale ni biasanya dia kena akaun besar. Pasal tu kalau martingale ni kebanyakannya dia akan run dekat akaun SIN. Akaun SIN. So kalau akaun SIN, contohnya saya buka akaun $100 kan, dia dah jadi 10,000 USD SIN kan. Jadi bolehlah kita jalan robot martingale. Jadi kebanyakan trade robot ni dia akan cari broker-broker yang ada akaun SIN. So macam Apex ni memang kita ada buat akaun SIN ni, memang kita tahu trader robot ni memang dia cari akaun SIN kan. Jadi kita dah sedia lah maknanya. Memang kita dah sedia dah. Sebab tahu dia orang nak test robot kan. So contohnya macam kita nak starting lah, kita nak test robot kan. Contohnya kita boleh start dengan $10 kan, macam dekat Apex ni. Kalau akaun SIN kita boleh depo serendah 10 US dollar kan. So kalau akaun SIN dah jadi 1000 USD SIN kan. 1000 tu dah just nice lah. Just nice lah, dah boleh dah nak test robot kan. 1000 kan. Itulah. Diorang pun, kalau saya dulu kalau saya try robot, saya depo 10,000 terus. 10,000 terus. Baru dah nampak real sikit kan. Betul. Power tu. Kalau tak lambat nak beli Langkawi kan. Itulah. Trader kan takkan nak depo kecil-kecil. Betul. Depo besar terus. Ini depo kecil nak withdraw besar kan. Betul. Memang tak, agak klise lah kat situ kan. Kita betul trader ramai yang salah faham kan. Dia ingat forex ni jalan pintas. Betul. Abang Zam sendiri dah lebih dekat 5-6 tahun lah, dekat 10 tahun involved dalam forex. Dia dah lihat pelbagai ragam-ragam trader ni. Perjalanan trader ada yang berjaya, ada yang gagal, ada yang macam tu je, ada yang sukses gila-gila pun ada kan. Apa sebenarnya dia punya kunci kejayaan dalam forex ke, dalam robot ke apa? Sebenarnya apa Abang Zam nampak? Dia sebenarnya dia tak ada jalan pintas lah. Yang penting sebenarnya kita ni kena berterusan lah. Okay, macam saya sendiri pun saya masih aktif dalam forum-forum Lepas tu saya pun ada community trader yang yang memang hardcore gunakan robot ni lah. So kami selalu buat live, kadang kami bincang sama kami kan. So kami pun share juga robot-robot kami, teknik-teknik kami. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita tak nampak. So bila kita share dengan kawan-kawan kita yang hebat-hebat ni, so dia akan cakap kalau kita buat macam ni lagi okey, kalau kita buat macam ni lagi okey kan. Jadi ada bertukar pendapat kat situ lah. Kita bertukar pendapat kan. So dalam ramai kawan situ ramai yang buat duit secara auto kan. So ada seorang kawan saya ni dia ada 50 akaun semua jalan robot. 50 akaun. Yalah, kalau katalah tu kelebihan robot lah, maknanya kalau kita sendiri kita tak mampu nak kontrol 50 akaun kan. Tapi kalau kita ada belaan-belaan yang belaan ni kan, dia boleh jalan untuk kita. Betul. Jadi
kita jadi terkawal lah kat situ. So saya tengok kat situ lah, bila kita ni kena sentiasa, kita jangan fikir kita pandai kan, ramai orang lain lagi pandai kan. Jadi kita sentiasa kan, contohnya kalau ada kelas-kelas macam ni, forum-forum macam ni, so kita join. So kalau ada persoalan-persoalan tu kita boleh bertanya. So saya tengok kehebatan ramai kawan-kawan saya yang saya kenal lah, yang saya kenal ni, yang berjaya ni, diorang ni tak pernah berhenti. Contohnya dulu saya pernah saya mengajar kan. So dalam saya punya grup saya tu ramai yang trader yang dah betul-betul dah jadi milioner pun ada kan. So kita tengok walaupun diorang ni dah buat satu pencapaian yang tinggi, tapi diorang ni tak berhenti belajar. Saya dengar banyak datuk-datuk join ramai. Ramai. So kawan saya ramai yang datuk-datuk ni kan. So diorang ni semua guna robot. Kan? Kenapa dia orang guna robot? Pasal dia orang faham. Yalah, dia sendiri dah lama jadi dia nampak robot ni membantu. Lepas tu dia orang ni rajin. Dia orang ni sentiasa belajar kan. Belajar dan terus belajar. Macam saya sendiri pun, saya still attend mana-mana kelas ke apa ke, kalau tentang forex ke, tentang robot ke, saya sukalah join. Kan? Kadang-kadang benda tu kita akan dapat benda baru di situ. Kan? Kita besarkan kita punya circle industri robot ni, kan? Sebab memang sekarang ni kita tengok betul lah macam mana cakap tadi, memang masih baru lagi, masih hijau lagi. Betul, kan? banyak benda sebenarnya. Ilmu ni sebenarnya terlampau luas sebenarnya kan. Kadang kita tak jumpa benda tu kan. Kadang-kadang macam baru ni kawan saya minta saya buat satu indikator untuk gold kan. Level-level penting gold kan. Saya pun fikir dulu saya pernah buat benda ni kan. So saya cari balik, jumpa kan. Jumpa. Saya buat, saya bagi kat dia. Tapi bila saya tengok balik, benda ni sebenarnya saya boleh robot kan. Kan? Dah dapat satu idea kan. Ni dia sebenarnya kalau untuk kita merobotkan sesuatu, lagi mudah dia pernah diindikatorkan ke ataupun tak? Okey, dia sebenarnya kita kena basic dia, kita kena tahu dia punya konsep dia tu macam mana Okey, adakah dia ada certain ni kita tak perlu indikator pun. Contohnya kalau kita gunakan satu sistem kita panggil arithmetic ataupun algorithm lah, kita kata algorithm kan. Algorithm ni dia lebih pada matematik kan. Benda tu kita tengok dia dah ada dah dia punya pattern dia. Contohnya macam hedging system kan. Banyak saya tengok orang manipulate gunakan on dia punya lot size manipulation saja kan. So banyak saya tengok macam-macam kaedah sebenarnya orang manipulate ni kan. Okay, so kadang-kadang dia trade, cuma dia punya trick dia dekat lot size je pun dia boleh buat duit kan. So kalau yang macam tu dia tak perlukan indikator, tapi ada certain EA ni memang diperlukan indikator. Macam Abang Azam memang membuat indikator jugalah kan, selain daripada buat. So saya pun sebenarnya saya ni memang suka buat ni, bukan kata ni sebenarnya dia kita minat, lepas tu kita nak latih diri kita cuba nak masihkan indikator kita sendiri kan. So saya suka buat lah. So saya banyak dulu saya ada buat custom indikator kan. So sebenarnya benda tu sebagai satu latihan untuk diri saya kan. Bila nak kena faham coding tu kadang-kadang orang pening kan. Orang tengok bila dulu ada belajar C++ ke, coding-coding apa benda tu Linux ke apa benda kan. Benda tu kan kira perlukan kemahiran IT yang mendalam kan. Betul. So sebenarnya dia ada juga shortcut dia sebenarnya. Ada shortcut dia sebenarnya. So kita sebenarnya dulu saya awal-awal dulu tak pandai coding, saya guna banyak dia ada software-software yang boleh generate EA ataupun indikator ni. Apa yang kita perlu tahu, kita kena buat dia punya rule dia, kita susun rule dia tu. Lepas tu nanti software ni akan generatekan benda tu jadi bentuk indikator ataupun ada banyak sebenarnya kan. Boleh try banyak sebenarnya, cari dalam online lah, banyak benda tu free je kan. Ada yang bayar pun ada. Contohnya macam effect generator, tu antara yang famous lah, effect generator. Tapi effect generator ni kita kena tahu buat dia punya ni juga, dia punya hierarki dia kita kena susun arahan tu dalam bentuk hierarki. So bila kita dah susun nanti dia akan auto generatekan benda tu menjadi robot lah. So tak perlu tahu coding pun boleh buat robot. Boleh buat robot sebenarnya. Banyak cara dia. Banyak cara. Itu evolusi lah. Mana dah revolusi sekarang ni tahu kan. So sekarang ni banyak lah provider yang buat software yang untuk createkan EA ataupun indikator ni sebenarnya. Selain daripada buat EA, indikator dan juga robot, abang pun difahamkan ada juga buat apps APS.
Pips tool. Pips tool lah. Okay. Jadi membentuk juga apps untuk apa tu? Apps sebenarnya. Okay, apps tu saya buat Pips tool ni sebenarnya kalau trader robot nak tahulah kan, saya ni pakai robot kan. So saya buat ni untuk kawan-kawan saya lah, trader robot ni. So macam mana kita nak detect trend kan. So saya antara benda yang saya saya cuba nak sampaikan kat kawan-kawan saya ni, kita trade ni janganlah membabi buta kan. Kebanyakan yang gagal EA ni pasal dia trade membabi buta kan. Dia bantai buy sell sekentak kan. Pasal dia tak tahu arah direction kan. Jadi dalam Pips tool tu saya ada buat satu meter, saya panggil currency strength meter, CSM. Currency strength meter. So dalam tu dia menunjukkan kekuatan setiap currency so dia ada daily, weekly dan monthly. Jadi kat situ kita nak tengok currency mana yang kuat, currency mana yang lemah. Jadi baru kita tahu dia punya long term direction dia macam mana. Untuk long term lah. Untuk long term lah. So kenapa long term? Okay, contoh macam robot-robot, contohlah macam robot martingale kan. Okay. So kalau lah contoh sekarang ni USD tengah strength sekarang ni kan. Jadi kita tengah kuat. Jadi kita cuma buy USD lah. Ataupun kita sell GU, kita sell EU kan. Macam mana kita nak tengok? Kita tengok Euro tengah lemah, USD tengah kuat. Jadi kita tahulah direction dia. Jadi dekat CSM tu dia akan tunjukkan mana currency yang tengah kuat, mana currency tengah lemah. Jadi sebenarnya kita dah tahu nak pilih. So kat situlah saya memudahkan saya membuat pilihan currency mana yang saya nak trade. Saya nak jalan robot. Cari pair tu jalan robot. Jalan robot. Okey, contohnya saya tengok Euro USD, Euro tengah lemah sekarang ni, USD tengah kuat kan. Jadi saya jalan satu arah, sell je. Kan, sell kan. Jadi saya sambil kerja kan, robot ni bekerja untuk saya kan. Itu yang kita nak. Mana robot kita nak bekerja untuk kita kan. So makes more money. Sebenarnya kita kena tahu arah market. Bila kita tahu arah market, kita bagi pasal robot tu untuk sell saja. Pasal kita tahu arah dia. Kan, daripada kita nak cari setup, nak tunggu setup, so kita banyak buang masa kan. Betul. Dia sebenarnya trade ni saya tengok lah, macam saya pun pengalaman saya trade lama kan. Jadi banyak sebenarnya kita menunggu betul kan? Menunggu setup. Kadang-kadang bila kita dah fed up lah, kita dah tak sampai-sampai kita belah. Waktu kita belah kalau setup tu sampai betul. Jam tak kan, dah kita masuk merapu pasal kita dah tertinggal kan. Betul. Dah masuk tak mana-mana setup kita masuk dah. Betul. Okey, soalan seterusnya, adakah robot ni dia diganggu ataupun di-affected by news? Contohnya kalau ada news besar tu. Ya, ada certain robot dia memang effect. So kita kena tengok apabila berlakunya news kan, akan berlakunya spike So bila berlakunya spike ni maka akan ada robot-robot yang tertentu yang akan terkesan lah. Pasal apa? Dia akan berlaku slippage. Bila spike ni of course akan berlaku slippage. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya spread tu. So bila dia spread ni dia mengembang, kebanyakan robot dia akan effect kat situ. Dia pening ke dia dia kena tengok itu. Saya cakap kena tengok pada robot juga. Kalau kata robot tu dia punya TP dia adalah secara statik. Maksud dia dah set dah berapa pip kan. Jadi bila berlakunya slippage, jadi pengiraan tu dah salah. Jadi bila kena TP dia loss. Tapi loss kan. Kenapa? Pasal dia tak dynamic kita kata so dia kalau robot yang bijak sikit ni kita akan buat ke dynamic calculation. So dynamic calculation ni setiap kali dia buka position baru dia akan recalculate balik dia punya TP dia. Teknologi baru ke memang sebenarnya itu kreativiti programmer lah. Ada robot yang dia rigid, dia tak boleh adjust. Ada robot dia tak boleh adjust. Ada robot dia pandai, dia boleh calculate balik. Jadi seloknya kalau kita pilih yang dynamic lah. Dynamic, tengok keadaan. Kalau news tiba-tiba dia boleh control. Ya betul, kita kena dynamic lah. So ada certain robot dia dah bagi dah dia boleh link kan dengan contohnya dengan Forex Factory. So dia dah tahu dah event-event penting. So benda tu sebenarnya boleh decoding. So bila sampai je event-event penting ni, contohnya dia bagi instruction situ, kalau dia punya event tu dia punya impact dia high impact, so dia akan off robot dia, automatic boleh buat. Dia tak masuk lah time tu. Masa tu dia akan off robot tu, dia tak akan masuk position. Kalau robot tu bekerja untuk news dia pun boleh setting Sebenarnya ada robot yang dia guna buat duit masa news. News saja. Dia memang target waktu news dia. So dia target, ada robot macam tu kan. Dia tunggu buy stop, sell stop kat bawah kan. Dia tahu kita tak slippage je kalau ada itu masalah dia, kena pandai cari broker jugalah. Kena cari broker yang sesuai. Tak semua broker sesuai. Especially robot ni banyak broker tak sesuai juga. Pasal ada certain broker ni dia akan kacau robot-robot ni. So saya pun banyak pengalaman lah kan. So macam saya sendiri pun
kalau tengok dalam saya punya server, biasanya saya ada 7-8 broker saya jalan serentak. Pasal saya mencari broker mana yang sesuai lah. Jadi maknanya kalau kita risau ataupun takut robot kita ni diganggu, waktu ni kita elakkan lah. So sebenarnya buat apa kita nak ambil risiko, betul tak? Sebab dia boleh jalan 24/7 kan. Jadi kenapa kita nak tunggu 10 minutes je kan? So dia bergantung pada kita punya ni lah, objektiviti kita kan. So kebanyakan banyak trader ni dia main forex kan, jadi dia main. So dia bukan objektif dia buat duit. Macam saya, objektif saya buat duit je kan. Kadang-kadang saya tak trade selalu pun kan. Kalau robot dah jalan tu, itulah robot dah jalan, kita tak payah trade lah. Tapi yalah, kita sebenarnya untuk kepuasan diri, kita yang jalan robot tu untuk kita punya kita punya gaji bulan-bulan lah kan. Tapi trade manual ni kita trade juga pasal kita tak nak lah ilmu yang kita dah belajar banyak tu hilang macam tu juga kan. Selalu macam saya nampak sebenarnya bila orang memilih robot ni, sebenarnya bila dia diversification, dia diversify. Ada account yang dia trade sendiri, ada account yang dia swing sebulan OTP macam oil siapa Muhammad tu kan, dia swing oil gila. So sebenarnya saya tengok banyak bila kita banyak bercampur dengan orang ni, kita banyak nampak banyak saya tengok behavior kan. So saya tengok kebanyakan yang buat duit ni, dia orang ni bijak, dia ada banyak-banyak ni. Contohnya ada seorang sahabat saya ni, dia memang fully guna robot kan. Okay, dia bantai hentam, tapi dia ada standby 10 account. Contoh 10 account Dia jalan satu-satu ke jalan semua? Dia jalan satu-satu. Satu-satu. Okay, contoh dia buy market tu turun kan, MC account pertama. Tak apa, dia jalan account kedua pula. Buy kan, tapi TP dia banyak lah kan. Ketidak nanti macam mana nak cover balik yang account satu yang dah MC tu. So saya nampak dia kreatif lah, dan dia tak pernah kalah lah Stofa ni. Maknanya belum habis guna 10 robot ni lah. Paling guna 2 dah cover balik. Dia kata biasanya maksimum 2 je lah yang pernah MC account tu kan. Lepas tu dia akan cover balik. 10 macam tu lah sebenarnya. So sebenarnya market ni kita kena tengok dia punya macam saya suka buat analisa statistik kan. Analisa statistik, kalau kita tengok market ni sebenarnya contohlah kebanyakan robot lah. Saya cakap kan kebanyakannya dia akan main market sideways. Sideways ya, dia buat duit dalam market sideways. Kenapa kita kata kebanyakan robot buat market sideways? Pasal market ni boleh katakan 67% ataupun 2/3 adalah dalam keadaan sideways. Betul. Kan? Bila dia trending ni dia imbalance sebenarnya. Dia trending ni sebenarnya kalau kita tengok lebih kurang dalam 16-17% saja. Kan jarang-jarang sebenarnya market trending ni. Kalau sekejap je. Kalau trending dah 1-2 hari je. Kan, jadi kita 1-2 hari tu bila kita dah kena MC, lepas tu kita stop robot tu. Itulah kesilapan yang terbesar sebenarnya. Sebenarnya peluang tu akan hadir selepas akaun kita MC. Bila mana selepas habis trend tu ada kat situ. Lepas tu dia akan sideways lama kan. Pasal dia dah buat satu trending, so dia akan sideways. Dia akan berehat sebentar. Jadi rugilah kalau kita tak masuk market tu. Jadi perlu robot kat sini untuk dia bekerja. So sebenarnya kalau saya bila lepas terkena market trending kan, saya akaun satu MC kan, akaun kedua saya akan doublekan lot size saya. Itulah kita kata martingale. Yalah, doublekan kalau MC kedua, yang ketiga triple kan. Saya martingalekan bukan sahaja lot kan. Kadang-kadang saya punya akaun tu saya besarkan. Kalau tadi saya MC $1, saya buka $2 pasal saya tahu lepas tu saya akan buat duit beberapa kali ganda lagi. Dia memang macam tu selalunya kan. Itulah kita kata strategi kita. Dia panggil strategi filem Tamil lah, maknanya dia kalah dulu. Hero kalah dulu. Last kali dia dia datang. Kebanyakan trader bila dah MC dia mendom lah. Dia mendom dia nangis kat tepi bucu kan, katil kan, bucu katil kan. Tak nak trade lah. Tak nak trade dah. Itu sebenarnya kesilapan yang terbesar. Forex scam. Forex scam dia kata kan. Haram. Ini haram. Ini berniaga, ini haram. Sebenarnya itulah kita kata sepatutnya selepas itulah peluang dia sebenarnya. Dia tak faham lah. Maknanya dia belum cukup matang lagi untuk tafsir apa sebenarnya yang berlaku. So sebenarnya dalam forex ni kebanyakannya diorang gagal mentafsir sebenarnya macam mana pergerakan market ni kan. So kebanyakan orang yang bertahan ni sebenarnya dia dah faham sangat lah karakter tu. MC ni benda biasa je sebenarnya dalam trade ni kan. Loss tu perkara yang biasa. Tinggal lagi macam mana kita nak uruskan loss tu. Pasal tu kita nak uruskan loss. Okey, macam kata kita buka account. Contohnya saya buka account $1. $1 ni memang amount yang saya dah fikir kalau nak loss lah $1 tu kan. Pasal kita ada standby lagi yang lain. Dan kita tahu macam mana nak cover balik kan. Dia ada satu account untuk recovery. Satu account memang untuk berjuang lah. Okay, so sebenarnya pasal tu kita, macam saya ada banyak strategi kan. Ada account ni untuk yang guru pelan-pelan. Ada account yang kamikaze kan. Ada robot full margin tak?
Ada sebenarnya kamikaze lah kita kata. So kamikaze ni dia jarang-jarang berlaku kan. Kita kena tahu bilakah masa yang sesuai. Kan? Contohnya selepas satu movement yang besar, macam saya cakap lah tadi, bila satu akaun ni dah MC, so kita tahu selepas tu ada peluang untuk buat duit. Tapi kita kena cari robot yang ni lah, robot kamikaze lah, langsi sikit lah, yang langsi lah kan. So kita tahu market takkan pergi jauh, kita tahu dia sideway kan. So saya pernah saya pernah jalan satu Euro USD, saya tak ingat 2 tahun lepas rasanya kan, masa tu dia dah jatuh banyak kan. So saya dah tahu dah market dia akan sideway lama kan. So saya buat satu setting yang kita kata full margin lah. Kan. Bila saya buat setting full margin tu $1,000 dalam masa 2 bulan tu saya dapat collect $23,000 dengan $1,000 kan. Auto robot jalan Kita nak kena menuntut lah dengan abang. InsyaAllah boleh. Datang je kat Apex Prime kan. Kita jadi, share apa yang kita siapa-siapa yang nak minat nak tahu pasal robot, boleh datang dekat APX Trade House ni. Kita ada banglo kat banglo Jalan Ampang ni, nombor 8 banglo. Boleh datang sembang dengan Abang Zamri. Kita nak tahu pasal robot, nak buat robot pun boleh bincang lah. Cuma dia tak buat sekarang ni, dia lebih buat robot sendiri, dia tak buat untuk orang pasal dia cas mahal. Kurang $10,000 kan. Saya tak ada lah. You all trader pun ada duit $10,000. Jadi boleh dapatkan idea, nak dapatkan gambaran, boleh bincang kan. InsyaAllah boleh bincang. Kalau ada kata strategi bagus nak dirobotkan, kita tengok boleh buat ke tak boleh buat kan. 50-50 benda boleh gaduh apa nak bincang kan. Benda boleh gaduh, datang sini gaduh dulu. Datang sini gaduh dulu. Nanti bincang. Okey. So rasanya itulah sikit sebanyak tadi kan perkongsian daripada Tuan Zamri, Muhammad Zamri kita tentang penggunaan robot versus human ni. Sebenarnya memang bukan kita tak nak pilih robot kan, tapi robot ni sebenarnya adalah option, pilihan. Ya, pilihan. Untuk memudahkan kita. Betul. Macam tadi 50 akaun takkan seorang nak handle. Memang tak termampu dekat kita. Kalau sebenarnya tak boleh nak buat tau. Betul. Penat kan. Contoh macam apa, contohlah you all buat copy trade kan. So mungkin you all boleh buat kat 1-2 broker je copy trade kan. Tapi kalau kita faham tentang robot kan, macam saya berapa puluh broker pun saya boleh trade, pasal saya trade satu account je kat satu broker je, lepas tu copy kat broker lain kan. Itu pun robot yang trade kan. Itu pun robot yang trade kan. Sebenarnya benda tu advantage lah. Itu strategi lah sebenarnya. Strategi betul. Play the game dalam forex trading ni. Betul. Banyak kan, selain daripada trade sendiri lah, jadi IB lah. Betul. Kan, sebab kita takkan mampu nak buat semua, melainkan ada facility macam EA ni kita explore. Dia akan bantu kita lah, maknanya kita boleh money makes more money kan. Ya, betul. Okey, apa lagi pesanan terakhir? Ni soalan tak ada, kurang ramai orang tak ni dia tak, mungkin tak biasa gunakan robot ni. Mungkin sebabkan KL menang semalam kan. KL cuti kat KL cuti je kan. Okey, pesan Abang Zam, antara pesan akhir untuk trader yang baru berjinak dengan robot ke, berjinak dalam trading ke, apa pesan abang? Okay, pesan take wise dah. Pesan take wise Okay, so sebenarnya tak kira lah kita trade manual ke, kita trade secara robot ke, yang penting sebenarnya dah ilmu. So kalau kita tak ada ilmu, jangan kata nak trade robot, trade manual pun kantoi juga, betul tak? Kan? Betul. So sebenarnya kita kena, macam saya dulu kalau robot ni kan, satu hari saya spend 8-9 jam satu hari untuk buat backtesting saja kan. Backtest saja kan, nak mencari pelarasan yang terbaik kan. Jadi benda ni sebenarnya ikut inisiatif lah kan. So kita sebenarnya kita kena sentiasa buat kita kata ulang kaji lah. Ada satu soalan ni, di akhir-akhir waktu ni. Kita layan soalan ni. Okey, soalan daripada Encik Apis Said. Berapa K sewa robot? Berapa ribu ke? Berapa harga maksud dia tanya? Berapa kos sewa robot ke macam mana? Itulah mungkin maksud so dia. Sebenarnya robot ni ada sewa ke beli bang robot macam ni? Dia robot ni saya tengok ada banyak dalam market kan. Ada separuh kebanyakan orang buat sekarang ni saya tengok tak perlu sewa pun sebenarnya. Buka akaun bawa affiliate dia orang, dia bagi banyak saya tengok sekarang. Lagi senang macam tu. Pasal dia nak bagi pendedahan lah kan. Sebenarnya robot ni bagus, tapi kebanyakan orang dia ada persepsi yang buruk kan, pasal dia dengar cerita orang. Cuba tanya dia pernah tak jalan robot account dia, kata dia pun tak pernah kan. Dia pun tak tahu robot apa kan. Dia dengar cerita orang. Dia dengar sebelah jiran dia kan bercerita kan. Jadi sebenarnya
kita kena cubalah kan. Janganlah sekali loss dia terus robot tak bagus kan. Tapi yang dia punya manual tu sama juga. Lagi banyak kali juga kan. So sebenarnya benda ni kena ngaji explore lah. Dia cuma diversify lah. Katalah dia ada modal dia $1,000, 100 dia trade sendiri. Betul. 100 dia try robot. Macam saya pun manual saya trade juga kan. Kadang-kadang bila kawan bagi tip kata ni nak jatuh tu hari kan, saya follow Cik Azwan bagi tip kan. 1,000 pip bang dapat. Sikit biasa. Tu biasa 2,000 pip. Biasa 2,000 pip kan. Jadi kita ni kena ada banyak account lah. Kita kata kan ada account yang untuk buat duit, ada account kita kata untuk geli-geli kan. Ada account gula-gula tu bagi kan. Diversify kan. Sebab kata Pak Buffett kita don't put all egg in one basket. Kan. Dia cakap Jawa. So kalau kata sewa, ada juga robot yang kena sewa kan. Jadi dia bergantung pada provider lah. Macam kan? Kalau overseas punya robot banyak sewa kan. Dia macam banyak QL tu dia sewa dekat bulan. Kalau kita tengok dalam Metacode punya ni banyak yang bayar sewa bulanan kan. Tapi sebab dia dah tunjukkan performance tu, rekod dia trade semua kan, bertahun-tahun rekod kan, sukses apa semua. Betul. So tu kelebihan robot ni, kita boleh buat backtesting bertahun-tahun kan. Jadi kita tahu robot tu boleh survive tak boleh survive kan. Sebenarnya robot kalau kita buat pelarasan yang setting yang apa kita kata yang low risk kan. Sebenarnya kalau kita tengok dalam copy trade banyak robot-robot yang sangat-sangat successful, dia ada track record sampai 3 tahun kan. So kalau kita tengok manual trader jarang ada track record yang sampai 3 tahun ni. Pasal apa? Pasal bila kita trade manual ni selalunya kita tak disiplin. Emosi kan. Macam robot ni dia tak ada emosi kan. Kalau dah kata set stop loss tu, dia akan stop loss lah kan. Dah tak ada kata tengok rasa-rasa macam nak naik balik market, tak ada. Dia tak ada emosi, tak ada rasa-rasa, dia jalan je. So kalau kita tengok lah, saya ramai kawan share biasa tengok lah dekat copy trade kan. Banyak sistem-sistem yang bertahan lama ni gunakan robot kan. Bertahun-tahun track record dia. Jadi kalau mana yang dah setahun lebih tu dah okey lah untuk tapi janganlah expect return dia sampai 100% sebulan kan. Low risk kan. Dia low risk biasanya low return lah kan. Kalau dapat 5% sebulan setahun 5% ke 10% pun dah banyak saya tengok kan. 5% ke 10% tu banyak robot-robot boleh buat. Jangan lipu 100, apalah 100,000 kan. Betul. Tahu jadi kan. Cerita dia. Ini kita depo $100 kan. Kalau dapat 10% baru $10 kan. So kalau kita sedih kan. Kalau kita sewa VPS kan. Sewa VPS pun dah $10 kan. Apa nak untungnya? Itu saya sembang dengan seorang trader juga kat bawah tu hari kan. Dia pun beli robot juga kan. Dia kata dia beli robot tu $3,000 kan. Dia kata dah beli robot RM3,000. Takkan nak depo $100? Betul kan. Kos robot pun tak cover. Dia kata kalau nak deposit, kalau kita beli robot $3,000, kena deposit kurang-kurang $2,000. Barulah dia kata berbaloi. Bulan tu boleh cover duit robot. Betul. Ada profit kan. Kalau tak alah, beli mahal $3,000 kan, beli robot lah kata robot apa tak tahu. Itulah saya pun pelik juga ya tengok orang ni beli robot mahal kan. Saya dulu pun pernah satu orang kawan lah, dia beli $5,000 kan. Lepas tu dah beli pasal-pasal tak jadi kan. So dia datang jumpa saya minta tolong. So saya pun cubalah buat jadi kan. Tapi saya cakap dengan dia kan, awal-awal saya dah cakap dah, robot ni dekat demo jadi. Dekat real saya tak fikir broker akan bagi. Sebab dia terlalu heavy ke apa dia? Dia punya ni lebih kurang kita kata kita akan satu sistem dia bagi arbitrage dia bagi. So arbitrage ni kebanyakan broker akan detect benda tu kan. So bila jalan memang tak dapat lah. Kebanyakan broker memang block lah. Memang tak bagi lah. Dia kena pilih, mana jangan pilih robot yang arbitrage ke, yang boleh langgar-langgar dulu. Itulah saya cakap, kita nak beli robot ni pun kita kena ada knowledge. Saya tengok kebanyakan yang beli ni kebanyakan newbie lah yang beli ribu-ribu ni. Kalau orang yang dah expert, dah lama pakai robot ni, dia takkan beli robot mahal-mahal ni. Kan, pasal apa? Yang pertama kita tak faham cara kerja, jalan kerja dia, corak kerja dia macam mana kan. Jadi bila kita tak faham, macam mana kita nak tahu robot tu boleh bertahan tak dalam keadaan market ni, pair mana yang sesuai kan. So itulah saya cakap, nak memilih robot ni bukan benda yang mudah lah sebenarnya. Kena tahu jugalah. Tapi kalau kita beli tu, kalau developer tu dia bagi secara detail. Contohnya dia bagi apa setting yang sesuai, pair apa yang boleh jalan,
time frame berapa. Macam tu tak apa, kita boleh beli. Detail kan. Detail kan. Tu pun paling-paling kita kongsi lah beli kan. Janganlah beli seorang lah. Kongsi 10 orang. Kenalah bijak sebenarnya. Jadi bijak. Cuba menjadi bijak. Macam saya dulu pernah lah, saya adalah budak-budak, saya dulu banyak dalam forum ni, saya join forum geng-geng budak-budak Rusia. So forum tu memang bahasa Rusia, tapi kan kita boleh auto translate kan. Laki perempuan bang, laki ke perempuan? Banyak perempuan lawa. Saya nak join lah, So ada satu kali tu tiba-tiba Lydia nama dia kan, dia contact saya, dia kata ada satu robot ni sangat power, dia kata kan, budak Rusia yang buat jugalah. So dia jual $400. So dia kata $400 ni risiko lah kalau kita nak beli seorang kan. So dia ajak kongsi. So dia ajak saya kongsi. Saya tanya berapa orang ada. Setakat ni dah ada ni nak cari 10 orang. Okay lah, saya pun join. So kita kongsi 10 orang, seorang keluar $40 je. Kalau kata robot tu tak jadi, tak apalah, kita rugi taklah banyak kan, $40 kan. Tapi alhamdulillah lah, robot tu atau robot yang saya masih pakai sampai sekarang lah. Budak-budak Rusia ni, programmer dia orang memang hebat-hebat. Yang Lydia tu memang pakai sampai sekarang tak? Tak. Masa tu je lah. Kan? Kita pun tak kenal, tiba-tiba dia contact kan, ajak beli kan. Aduh, beli kan. Beli je lah. Kan? Okey, saya rasa itu je. Cukup padat perkongsian ni, tak sedar kita sembang dah 1 jam 10 minit lah kita sembang-sembang kan. Nanti sebab kalau topik ni sangat worldwide. Ya lah, betul-betul. Banyak benda kita nak cerita, tapi masa mungkin next time mungkin kita boleh buat lagi kan. Mungkin next time nanti kalau abang boleh tunjukkan demo ke macam mana. Boleh insya-Allah. Robot tu secara detail ke kan. Boleh bagi satu belanja robot free ke kan. Boleh insya-Allah. Kalau ramai orang join, kata dah bagi confirmation tak join ke. Kalau ramai join bolehlah kita bagi free. Bagi testing kan. Okey, so itu saja saya rasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Zamri kerana sudi meluangkan masa pada hari ini di APX Prime Forum malam ni. So macam biasa kita hari Rabu kita akan ada sesi forum macam ni untuk membincangkan isu-isu semasa yang hangat lagi panas tentang isu-isu semasa kan. Jadi kita boleh bahaskan ada benda yang tak puas hati ke, ada benda nak bertanya ke pasal isu-isu forex boleh bincang kat sini. So terima kasih yang join hari ni. Daripada abang, kata terakhir daripada abang. InsyaAllah kita jumpa next session. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi.